kembali di Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat, dan selepas hampir 3 bulan PKP dilaksanakan sejak Mac lalu, orang ramai kini bersedia untuk mengembalikan aktiviti ekonomi dan sosial namun dalam normal baharu. Dan antara aspek yang turut tergendala akibat pandemik COVID-19 ini adalah aktiviti sukan yang juga merupakan industri yang bernilai berjuta-juta ringgit di negara kita. Jadi pagi ini kita bersama dengan pengusaha Pusat Futsal Ashwin Vignesh Rajadadram yang ingin berkongsikan tentang impak pandemik COVID-19 ini terhadap perusahaan beliau dan juga bagaimana untuk memulakan semula perusahaannya selepas PKP pasca pandemik COVID-19 ini. Selamat pagi Ashwin. Selamat pagi Nala. Terima kasih bersama kami di Awani Pagi Realiti Rakyat. Dan kalau Ashwin boleh kongsikan setakat ini dan sejak PKP dilaksanakan, bagaimana perusahaan Pusat Futsal Ashwin terkesan akibat terpaksa menutup operasi dan tidak dapat menjalankan sebarang aktiviti sukan buat seketika? Okey, terima kasih Nala soalan ni. Saya rasa pusat futsal atau pusat-pusat futsal lain dalam negara ini akan terjejas teruk akibat PKP dan PKPB ini disebabkan kos operasi untuk menjalankan futsal adalah sangat tinggi. Dan untung yang kita dapat melalui futsal juga is not sufficient to cover the operating cost of futsal centres. So sejak kita tutup dari 17 Mac ni, untung kita terjejas teruk. Untung kalau Ashwin boleh kongsikan sejak daripada 18 Mac hari itu berapa kekerugian yang dialami dan juga kemungkinan besar berapa lama Ashwin rasa pusat futsal Ashwin ini dapat bertahan? Kerugian dialami adalah dalam jumlah 5 angka yang tinggi, and mostly kos besar untuk kos operasi ini adalah cost saver. Sebab pusat-pusat futsal ni biasanya dalam tempat yang luas. So big spaces usually require big rental. And rental masih jalan lagi untuk banyak owners. I have talked to my other friends yang menjalani pusat futsal juga. Diskaun yang diberi tidak cukup untuk cover cost rental kita. So mostly the rentals are in 5 digits. Walaupun mendapat diskaun 30% atau 50%, most of the futsal operators are unable to sustain the cost. And kita rasa even though PKPB dikeluarkan, orang ramai akan masih berasa skeptikal untuk bermain dalam grup-grup yang besar. Ya. Dan dengan kos yang sangat tinggi dan juga tiada pendapatan yang boleh didapatkan ketika ini, pasti ia akan mendatangkan impak kepada pekerja-pekerja di pusat futsal Ashwin sendiri. Jadi bagaimana Ashwin menangani aspek pekerja? Adakah mereka perlu diberikan cuti tanpa gaji ataupun perlu diberhentikan? Bagaimana Ashwin menangani perkara itu? Okey, buat masa ini kita membayar basic untuk pekerja kita. Kita membayar basic separuh bulan dengan janji yang once the business is back to normal, kita akan bayar balik gaji dia orang. So for March kita bagi full salary, April half salary, May half salary. So Ashwin, sejak daripada krisis ini berlaku kan, dalam masa tempoh nak dekat 3 bulan ni, pasti ada jalan-jalan penyelesaian ataupun solusi cadangan, idea-idea baru yang mungkin daripada Ashwin dan juga rakan-rakan fikirkan macam mana nak memastikan bahawa pusat futsal Ashwin dan juga rakan-rakan ini dapat bertahan lama dan dalam masa yang sama sebelum bagi memastikan putus rantai COVID-19 ni, kita tidak tahu bila dia akan habis, tapi apa idea-idea baru? Mungkin nak tukar pusat futsal tu kepada benda-benda lain ke, bagi jadi badminton, sebab badminton dia benar kan? So macam mana Ashwin? Ada idea-idea yang best-best yang Ashwin nak kongsikan tak? Buat masa ni kita tak boleh convert pusat kita menjadi pusat badminton atau pusat sport yang lain. So for now, I think kita boleh hanya fikirkan tentang pengurangan cost. I mean even for rental, yang bayaran sewa sejam court futsal kita akan dikurangkan. Also kita akan bagi promosi untuk orang yang main awal, sebab during this PKP ni, kalau kita tutup pukul 10, kalau abang tengok futsal court yang lain, the operation peak hours is 8 to 12 PM for futsal. So kita kena have to brainstorm to maximize from 8 to 10 PM. Ya, jadi
waktu operasi itu juga mendatangkan impak yang berbeza buat pengurusan pusat futsal itu. Jadi kita nak melihat kepada tempoh pasca PKP ini, kalaulah kita lihat tempoh ataupun waktu itu diberi kelonggaran, mungkin dapat menjalankan operasi ataupun sehingga jam 12 malam. Tapi dalam masa yang sama kita perlu juga ambil aspek kesihatan orang ramai dan sebagainya. Jadi apa mungkin cadangan Ashwin sendiri untuk memastikan kesihatan dan sanitasi kebersihan pusat futsal itu dapat dijaga, kesihatan pelanggan juga dapat terjaga. Apa SOP-SOP yang Ashwin mungkin boleh kemukakan ketika kerajaan mungkin tengah pertimbangkan bagaimana untuk membuka semula pusat-pusat sukan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama ada SOP, ada peraturannya. Jadi apa contoh SOP yang boleh Ashwin amalkan? Masa ini kita akan follow SOP kerajaan yang sedia ada untuk perniagaan-perniagaan lain. For example, thermometer check, kita tulis nama pelanggan dan bagi hand sanitizer. Tapi pusat futsal ni is a contact sport. So what we're going to do is kita akan suruh kalau pelanggan-pelanggan yang menyewa court kita tidak boleh berlengah-lengah selepas bermain di futsal. So there's no more sitting lepaking dekat tempat-tempat tu. So dia boleh pergi. That's one of our first main criteria. Lagi satu, kalau perasan pintu-pintu futsal ni, they have to be sanitized regularly. Ashwin, ketika dunia sedang melawan wabak COVID-19 ni, kesemua pasukan Liga Perdana Inggeris setuju untuk benarkan sentuhan sewaktu latihan dijalankan, dan hasil undian pada hari Rabu lepas hanya membolehkan pemain melakukan sentuhan yang perlu sahaja seperti terjahan serta dibenarkan berlatih dalam kumpulan yang lebih daripada 10 orang macam tu. Bagi Ashwin, ketika APL ni dah benarkan sentuhan sikit dan ketika kita Malaysia mencatatkan angka semalam, pertama kali kita catat 10 digit, bagi Ashwin sendiri, mana satu Ashwin rasa perlu kita titik beratkan? Soal faktor keselamatan pengunjung pusat futsal Ashwin ke, ataupun dalam masa yang sama Ashwin juga sendiri sebagai pengusaha pusat tersebut terkesan sangat-sangat sebab tak ada orang pun takut-takut nak main nak main futsal dan sebagainya. Yang mana satu Ashwin rasa begitu berat untuk Ashwin laksanakan, dan dalam masa yang sama juga Ashwin sedang berusaha melihat kepada jalan-jalan keluar? Saya personally rasa yang paling penting is mengurangkan angka kes positif COVID-19 ni. Although dia akan menjejaskan bisnes kita, tapi in the long run it will be more beneficial for the business. Tapi kalau kita sekarang, if I'm rushing into opening the court, kalau kes dia meningkat, on the long run kita akan mengalami kerugian juga. And as for the EPL players, yang contact tu is unavoidable in this sport. So no matter how safe they want it to be, I rasa akan ada contact juga. Ashwin sebut harapkan SOP yang dapat diperkenalkan oleh kerajaan ataupun lebih banyak tumpuan yang dapat diberikan. Apa harapan Ashwin sendiri mungkin dari sudut sokongan bantuan? Tadi Ashwin kongsikan diskaun yang diberikan itu tidak mencukupi untuk cover kerugian yang dialami ketika ini. Jadi apa harapan Ashwin yang dapat Ashwin luahkan sekarang ini, mungkin idea atau cadangan dari sudut bantuan kewangan, terutamanya ketika pekerja-pekerja di pusat futsal sendiri pun perlu hanya diberikan gaji basic dan sebagainya. Jadi apa bantuan kewangan yang Ashwin mungkin boleh bercakap mewakili pusat-pusat futsal lain dalam industri ini, bagaimana untuk bantu pusat futsal ini dapat melangsungkan pendapatan itu walaupun tak dapat nak menjalankan operasi ketika ini. Dan mungkin pasca PKP pun seperti yang Ashwin kata, ramai yang masih skeptikal, takut untuk pergi ke pusat futsal untuk menjalankan kontak sport dan sebagainya. Jadi apa cadangan ataupun harapan Ashwin? Saya rasa yang paling pertama, owner pusat futsal ni, land owners dia kena bagi diskaun untuk pengoperasi pusat futsal ini. Disebabkan sewa amount yang huge, banyak futsal center will be forced to close down during this pandemic. So first things first, I rasa landowner pusat-pusat futsal ni kena memberi diskaun. Second thing, harapkan kerajaan dapat memberikan grant khas untuk pusat sukan, because we are one of the last industries to open up. So hopefully there's a special relief package for us.
Baik, Ashwin juga saya fahamkan pusat futsal Ashwin ini ada juga menjadi tempat buat liga-liga kecil yang ada menjalankan mungkin turnamen di pusat futsal Ashwin. Jadi itu lagi satu aspek juga buat kumpulan-kumpulan pasukan ini, itu juga menjadi pendapatan buat mereka menjalankan ataupun sertai dalam turnamen dan juga liga ini. Jadi boleh Ashwin kongsikan, mungkin ada mendengar cerita mereka bagaimana agaknya kumpulan ataupun pasukan liga ini juga terkesan. Okey, kita menjalani liga dalam court kita setiap hari Rabu dan Khamis. Kita mempunyai pengunjung at least about 200 to 300 people every day disebabkan liga ni. Liga ni adalah berformat, pasukan-pasukan ni bermain dalam format liga. And at the end of the league, juara akan diberi hadiah wang. So banyak daripada pasukan-pasukan ni juga menyertai tournament lain, liga-liga lain dan membuat duit on a weekly basis. So it will definitely affect these players. Sebab ada yang make a good 700 to 800 ringgit monthly with this sport. And untuk mereka kembali kepada form asal mereka sebelum PKPB ini, mungkin susah juga. Ashwin, selain daripada pusat futsal, sekiranya pusat futsal itu dalam jangka yang lama lagi mungkin akan tak dibenarkan operasi, apa perkara-perkara yang mungkin Ashwin fikir Ashwin akan lakukan dalam untuk jangka masa pendek dan untuk jangka masa panjang? Okey, kalau dalam jangka masa pendek ni, I showkan semua orang start some online business. Sebab online business tengah booming sekarang ni. Ada banyak orang sekarang tengah jual masakan online dalam kawasan mereka. Ada banyak orang jual barang-barang. So I think online is the next future. And kalau condition ni berterusan untuk selama 2-3 bulan lagi, I think we might be forced to close down. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Ashwin atas perkongsian. Saudara Ashwin juga mewakili sebagai pengusaha-pengusaha pusat futsal di Malaysia ini. Mereka merasai apa yang Ashwin rasakan dan kita harapkan terdapat satu solusi yang kita sama-sama, bukan saja pihak kerajaan mencari jalan penyelesaian, tapi juga pengusaha pusat futsal juga berinteraksi bersama-sama untuk kita jaga kita sama-sama cari jalan penyelesaiannya. Terima kasih banyak Ashwin sekali lagi. Untuk itu saya rasa Realiti Rakyat akan berakhir di sini. Banyak lagi perkembangan yang anda dapat saksikan di extraordinary.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Kepada anda di luar sana, hubungi kami, nyatakan cerita anda kepada kami. Kami akan bawakan di platform. Kita sama-sama kongsi, kita sama-sama bantu dan kita sama-sama pelajari teladan apa yang berlaku ketika krisis COVID-19 ini. Kita jaga kita mesti menang. 10 angka insya-Allah akan turun nanti. Okey, baiklah. Untuk itu sama-sama kita doakan. Dan sekian daripada saya, Hafizah Zaman. Dan saya Naloh, kita jumpa lagi.